Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna situ wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Al-An'am 1, 2, 3. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri, iaitulah mujrimin, orang yang jahat, mana penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, tapi mereka tidak memperdayakan melainkan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyedari. Jadi fahamlah kita bahawasanya dakwah dan ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam mempunyai musuh yang ramai, ya, keliling pinggang tu. Oleh kerana ajaran dan petunjuk yang dibawa oleh mereka berkekalan hingga hari kiamat, maka tipu daya dan kejahatan serta kesesatan musuh juga berpanjangan hingga hari kiamat. Sama je, ya. Jadi maknanya kebenaran sentiasa diuji, diiringi dengan kejahatan, ya, fitnah, ya, kezaliman dan sebagainya, ya, sebab benda yang mahal, begitulah Tuhan uji. Kemudian kegiatan dan usaha musuh-musuh itu tidak pernah berhenti, ya, untuk menghalang dakwah seruan Islam ni yang dipelopori oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, sama ada secara berdepan ataupun penipuan, direct ataupun indirect, dengan syiar-syiar yang menarik perhatian dan seterusnya mengabui pandangan ke arah Islam yang tulen, ya. Dia buat macam-macam istilah-istilah dia. Dia tengok tak boleh orang mara ni kuat sangat nak Islam, kita guna nama Islam tak, ya. Tapi pusinglah, matlamat dia bukan sebenar pun. Ini benda sudah berlaku dulu lagi dah, ya. Jadi sejarah itu diulang balik. Cuma dulu pelakon lain, sekarang pelakon dia lain kan. Pelakon berbeza, skrip cerita dia berkurang ni. Allah kan. Sebab tu pentingnya kita mengaji tafsir hadis dan juga sirah, dapat terang benda ni, lagi terang, ya, penjelasan daripada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita tak akan terkejut berlaku macam ni, biasa, ya. Sebagaimana golongan terbiak oleh Rasulullah SAW. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Itu keluar mulut dia. Wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala bala tentera Ahzab melihat kepungan Ahzab, hizbun hizbani Ahzab. Kalau kita satu puak hizbun, dua puak hizban, bila banyak dia panggil Ahzab. Satu puak, satu kumpulan, satu kabilah. Kalau sekarang satu parti, dua parti. Sama je Ahzab moden, dan dia berkumpul untuk apa? Menentang Islam. Itu mana? Ahzab moden kan, sama je. Falamma ra'al mu'minun, orang beriman tengok ni ujian kepungan ni, maka apa dia keluar dia? Hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah janji Allah. Mana orang beriman bila diuji lagi mantap, ya, sebab Tuhan akan uji mereka. Ini ujian. Hadza ma wa'adana Allah, inilah janji Allah. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasul. Kemudian semua ujian ni pamazadahum illa imanan wa taslima, menambahkan iman dan taslim, menyerah diri kepada Ta'ala. Itu sifat kelebihan orang berjuang, ya. Dia akan diuji, dia makin mantap pegangan dia dan sandaran dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab pentingnya dalam berjuang keikhlasan. Dia ikhlas lagi terang tuan muka, ya, tuan. Dia tak ada ikhlas ni temberang banyak, kan. Berapi-api lepas tu terkejun. Masuk panpin pun jawab ni, habis tu. Allah Karim. Jadi kita melihat berlakunya pembunuhan, kezaliman, semua dah berlaku. Penindasan ke atas orang-orang yang menegakkan cita-cita meninggikan kalimah Allah, ya, supaya berdaulat di atas muka bumi. Di mana-mana saja berlaku ni, ya, dan di zaman mana pun tetap berlaku. Dan kita juga melihat, ya, maknanya slogan-slogan dan kerja-kerja menipu umat Islam yang berlaku semenjak, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah
yang menunjukkan warak di masjid Nabi SAW. Bukan main lagi dia. Rupanya dia perancang jahat bapak ni, bapak munafik dan mengadakan maknanya projek masjid Dirar. Ketika Nabi nak rancang nak satu peperangan besar, dia sibuk nak buat masjid. Dan dia arah bakar masjid ni, masjid Dirar, bagi tujuan menipu dan melekakan umat Islam supaya mereka tidak menjalankan kerja jihad, ya, menyambung perjuangan para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nampak kerja baik kan? Apa masjid? Rupa masjid lain gitu, masjid Dirar. Di mana kerja menipu dan mengemukakan slogan dan projek Dirar berterusan hingga ke hari ini sampai kiamat. Dan untuk memahaminya, bacalah firman Allah Ta'ala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat yang terang. Dan mereka yang tidak berhenti-henti memerangi kamu sehinggalah mereka dapat memalingkan kamu daripada agama kamu. Ini cita-cita orang jahat supaya jadi kafir balik. Sebab tu Yahudi Tuhan letakkan apa? Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Digunakan dengan lan. PL mudhari' dinapi dengan lan. Di padatil istimrari wa dawam. Ini memfaedah tetap kekal selama-lamanya, berpanjangan selama-lama. Apa kerja jahat golongan Yahudi dan Nasara? Sentiasa merancang, ya, supaya nak balikkan umat Islam jadi kafir balik. Seandainya mereka dapat melakukan begitu, barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya lalu dia mati di dalam kekafiran, maka amal mereka menjadi sia-sia, habis, tuan tolak habis di dunia dan akhirat. Dia dibatalkan. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Habis. Kekal tutup buku dan tadi. Untuk menghadapinya suasana ni, bacalah firman Tuhan. Semua Tuhan jawab ni. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna narahu minkum wa mimma ta'buduna min dunillah ya kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini ketegasan, ya, cerita Nabi Ibrahim pula. Bila bersuasana begini tekanan, ni jawapan dia. Sesungguhnya telah ada tauladan yang baik bagi kamu pada Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama mereka ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Mana kami tak ada sampur tangan, ya, inna, ya, barakna bara'u minkum. Mana kami berbelas tangan, tak ada kena-mengena dengan kami urusan syirik. Kami bawa urusan tauhid dengan Tuhan. Kami engkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lama sehingga kamu beriman kepada Allah Ta'ala saja. Jangan kamu lakukan kerja syirik. Dan lagi firman Ta'ala, walaula daf'ullahi an-nasi ba'dahum bi ba'd lahudimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan akhir dalam tajuk ini didatangkan ayat, dia itulah menerangkan betapa hikmah Allah menjadikan suasana ini. Sekiranya Allah Ta'ala tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, ya, keganasan laku musuh, kita diam je, kita biarkan, mana tu tak tolak. Tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi dan masjid-masjid di dalamnya banyak disebut nama Allah, dan sungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Bahwasanya Allah Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa.
Bermakna kalau tidak berlaku pertembungan, masing-masing biar je, biarlah dia kan, kita buat kerja kita. Dan saya akhirnya tempat ibadat pun akan jadi rosak. Ya, musuh memang dia tak nak benda tu, Islam tu bangkit. Oleh kerana itu dia terpaksa bertembung. Ya, sebab kita ada dalam marhalah dakwah ada 3 peringkat. Pertama at-ta'rif, yang kedua at-tanfis, yang ketiga muwajahah. Ya, pertama ta'rif, kita kena memberikan macam mana Rasulullah melakukan, memberikan penerangan Islam. Bila nampak Islam daripada taklah memang terang, ni tak ada hujah, tak ada siapa boleh lawan, maka ramailah orang beriman. Bila ramai beriman, musuh tak sedap tu. Ya, bila kita dah terang, orang dah faham, orang pun tanfis makna apa? Melaksanakan tuntutan. Wah, dah banyak ikut Islam, musuh tak ada tengok. Akhirnya dia rancang kerja jahat ni macam ni. Maka kita akan menghadapi marhalah ketiga, dia panggil apa? Muwajahah, kena berdepan. Dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Jangan dia buat kerja kita sekat, kita berikut, tak boleh. Dia kena bertembung, akhir mesti bertembung antara hak dengan batil. Itu tak boleh elak tu. Ya, kita kena bertembung, tapi sunnah dia begitu. Sebab batil dengan hak dia tak boleh sekali. Dia mesti bertembung dan ya. Di situ bahawa ada tawaran-tawaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang istiqamah pada jalan dia. Jadi kesimpulan dia, naklah diyakini bahawa beriman dengan Rasul itu mestilah percayakan kerasulan mereka, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, beriman dengan ajaran mereka. Tak ada makna dia percaya Rasul kemudian ajaran Rasul dia tolak, dia lawan pula, ya. Dan menurut jejak langkah mereka, khususnya Nabi besar kita Muhammad SAW, man tamassaka bi sunnati dakhala jannah. Siapa pegang sunnahku, confirm syurga untuk dia. Itu jaminan besar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah dalam semua aspek. Dan ibadat daripada sekecil-kecil sampailah sebesar-besar ni. Ya. Daripada kalau peringkat syariat dia, daripada kita beribadat sampailah iqamah daulah Islam, ya, menegakkan sebuah negara Islam. Itu puncak syariat. Kalau hakikat dari mengenal Tuhan dengan akal sampai kita musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua maknanya dituntut. Dan meneruskan perjuangan mereka dan bermusuh dengan siapa saja memusuh ajaran mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum al-ayah. Kamu tidak akan dapat lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kauman, satu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Apa dia tak dapat lihat? Yuwadduna man hadallah, mencurahkan kasih sayang kepada orang yang menentang agama Allah Ta'ala, walaupun yang menentang tu aku bapa-bapa mereka, ya, atau kaum keluarga mereka. Jadi maknanya apa? Pertemuan ini bukan sekadar dilakukan dalam Al-Quran, diabadikan dan direalisasikan oleh Rasulullah SAW dalam Badar Kubra, ya. Bapak sini anak belah sana, pak dara sini anak saudara belah sana. Oh, memang cukup besar ujian, sehingga Tuhan berikan bintang pada ahli Badar. Ya ahlal badrin if'alu ma syi'tum. Wahai ahli Badar, buatlah apa kena buat, aku sedia ampunkan. Ini tawaran besar, bintang besar daripada Ta'ala ahli Badar dapat. Sebab apa? Dia meletakkan Allah dan Rasul di depan dia. Dia. Kemudian Rabbana amanna bima anzaltah wattaba'na ar-rasul faktubna ma'as syahidin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Syarah mengiringi ini beriman dengan Rasul hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa ala Muhammadin Allahumma wafirna ni'abana inna khairul. Alhamdulillah. Bismillah.